Rancangan Kampung Kul ini diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kali ini nak cerita pula tentang Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah atau KEDA. Ni nak cerita sikit. Kedah ni katanya negeri paling tua di Malaysia. Rekod sejarah menunjukkan Kedah telah ada sejak kurun keempat lagi. Tapi hari ini kita bukan nak cerita pasal sejarah Kedah, tapi pasal tempat menarik di Kedah. Seperti ni, Resort Bendaman Sik Kedah. Ni kita sampai dah ni dekat Kedah Resort Bendaman. Mereka kata kat sini ada sungai, ada tapak perkhemahan juga. Kita nak tahu jugalah betul ke tak tahu apa yang mereka kata ni. Jom kita pergi tengok. Tu dia, dah sampai dah kat resort yang mereka jaga dan buat ni. Resort Bendaman yang terletak di Sik Kedah adalah lokasi menarik untuk membawa keluarga bercuti. Macam-macam aktiviti boleh buat seperti melawat dusun, kebun pertanian, kolam ikan, perentas hutan dan mandai yang terjun. Tempat menarik yang ada di kawasan ini ialah air terjun Lata Mengkuang. Apa lagi? Cik pun tak lepas peluanglah ronda tengok kawasan ni. Malam dia pula ada aktiviti untuk budak-budak yang berkhemah. Lepas tu mereka jamu makan pula. Seronok sungguh duduk kat sini. Kebetulan pula masa ni ramai pula rombongan sekolah bercuti. Apa lagi? Tumpang sekaki lah ikut mereka. KEDA Resort and Holiday Sdn Bhd ini merupakan salah satu anak syarikat di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah iaitu KEDA. Penginapan di bawah kelolaan KEDA Resort ini terdapat di dua lokasi yang berbeza iaitu di Sik dan juga di Kulim. Di Sik kita ada Resort Bendaman dan juga Resort Carut Tualang. Di Kulim kita ada Sedang Lakeview Resort dan juga Resort Agro High Tech Sungai Seluang. Masing-masing menggunakan konsep yang berbeza mengikut kesesuaian di lokasi. Di sini khususnya dekat Resort Bendaman ini konsep yang kami gunakan adalah alam semula jadilah. Kalau rasa nak mai merasai macam mananya perasaan syoknya mandi sungai kat sini, boleh mai lah kat tempat kami. So antara aktiviti yang best dekat sini, kebiasaannya sekolah-sekolah akan guna package perkhemahan, ada package family. So kalau di siangnya kita boleh buat aktiviti kayuh gerek, boleh kayuh gerek di sekeliling kawasan resort. Lepas tu dah rasa bosan boleh terjun mandi dekat sungai. Kalau bosan lagi boleh terjun mandi kat kolam renang. Kami ada fasiliti kolam renang tu. Kalau di sebelah malamnya mungkin boleh buat BBQ. So bagi yang suka untuk perkhemahan, kita ada 5 campsite dekat sini. So boleh guna nak yang duduk asrama ke, nak duduk ATM berkhemah ke ataupun nak bawa khemah sendiri. Kami ada tapak-tapak perkhemahan tersebut. So esoknya boleh buat aktiviti jungle trekking, boleh buat hiking dan juga flying fox. Untuk di Resort Bendaman, kita ada lebih kurang 43 bilik. So bilik ni kita ada bilik family, bilik double, bilik triple dan juga bilik twin lah. So boleh pilih ikut sesuaian pengunjung waktu itulah nak ambil package mana, jadi kita boleh bagi. Resort ni sebenarnya terletak di hutan simpanan rimba Teloi, daerah Sik yang mengandungi anak sungai Cepir yang mengalir jernih serta rangkaian jeram dan kawasan dusun buah-buahan seluas 75.8 hektar. Terdapat tanaman campuran durian 40 hektar dan rambutan 35.8 hektar. Dekat sini ada yang terjun bertingkat yang cantik dekat bahagian atas dan boleh dikunjungi dengan kenderaan ataupun berjalan kaki je kat hutan ni. Tapi yang seronoknya nak cuba daki bukit ni.
Ada macam-macam spesies pokok-pokok hutan semula jadi, haiwan, flora dan fauna boleh kita jumpa sepanjang kita mengentas hutan ni. Manakala perkhidmatan pemandu pelancong berpengalaman juga dah untuk membantu pelancong melihat berbagai khazanah alam yang tersimpan dekat sini. Kalau rasa tak mau mandi, boleh juga saja jalan-jalan tengok keindahan alam hutan Simparimba Teloi ni. Kat sini juga ada lebah kelulut atau kelulut saja. Juga mereka panggil melipon ini. Lebah ni tak ada sengat yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu. Berdasarkan kajian, lebah kelulut hanya boleh didapati di kebanyakan kawasan-kawasan tropika dunia seperti Australia, Afrika, Asia Tenggara dan kawasan tropika Amerika. Oleh kerana kelulut tak ada mempunyai sengat, sangatlah mudah untuk kita ambil madu dia. Kelulut menyimpan madu di dalam tempat yang kecil yang dilapisi propolis. Rasa dia ada manis, ada masam dan akhir sekali ada sikit pahit. Cik ni dimaklumkan rasa madu kelulut dipengaruhi oleh bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Makna kata rasa madu akan berbeza-beza mengikut tempat. Madu kelulut dikatakan mempunyai pelbagai khasiat dan lebih tinggi khasiatnya jika nak dibandingkan dengan madu lebah. Assalamualaikum, Encik Zul kan? Waalaikumsalam. Ya, saya Encik Zul. Okey, kami mai ni nak tengok rusa. Encik Zul bela rusa kan? Ya, kita bela rusa ni di ladang rusa Kampung Dusun yang mana kita buka untuk lawatan kepada pengunjung lah. Ladang rusa ni pun kita buka dengan konsep live interact. Kami nak masuk tengok, boleh tak? Oh, boleh. Silakan. Okey, mari kita masuk. Okey, jom. Okey, jadi selamat datang ke ladang rusa Kampung Dusun. Okey, sebelum kita memulakan kita punya aktiviti ataupun program hari ini, saya ingin menjelaskan ini adalah layout gambar rajah sebenar ladang rusa Kampung Dusun, yang mana tempat yang kita berada sekarang adalah di sini. Yang tuan-tuan duduk sekarang ni sebenarnya adalah komplek rumah gelap. Nama dia rumah gelap. Rumah gelap ni sebenarnya bertujuan untuk menangkap rusa, untuk buat treatment rusa, observe, loading bay dan juga merupakan rumah sembelihan. Kejap lagi kita akan bawa go through kat bawah tu. Mungkin ada input-input baru yang ni. Okey, jadi secara keseluruhan kawasan ladang rusa Kampung Dusun daripada hujung sini ke hujung sana, total semua sekali adalah berkeluasan seluas 3 ekar. Jadi kita gunakan 1.5 ekar kawasan ni untuk kawasan rusa sahaja. Selebihnya 1 ekar kita buat untuk pertanian kontang, kelapa, tebu dan juga kita baru start dengan ayam organik. Dan yang selebihnya kita reserve untuk parking kereta, serta ini adalah kawasan yang kita cadangkan untuk playground dan juga commercial lot nanti. Dan selebihnya di hadapan kita plan untuk buat nursery ataupun tempat jualan pokok-pokok lah. Itu sedikit pengenalan ataupun orientasi kepada ladang rusa Kampung Dusun. Okey, ini adalah rusa dengan keadaan yang semula jadilah. Yang mana rusa di ladang rusa Kampung Dusun ni kita dah latih keras rusa-rusa ni untuk jinakkan dia, dan rusa-rusa ni boleh interact ataupun berinteraksi dengan pengunjung-pengunjung lah. Selagi kat tangan ni ada makanan, rusa-rusa ni pakat mai lah kumun. Seronok pula. Inilah ladang rusa milik seorang pesara tentera yang terletak di Kampung Dusun, Kulim, Kedah. Bermula dengan 19 ekor induk yang dibeli dari Kelantan, Kedah dan Perak, lah ni jumlah rusa di ladang ni telah meningkat kepada 46 ekor rusa yang dipelihara di atas tanah seluas 1 hektar. Saya sememangnya berminat daripada dalam perkhidmatan tentera lagi. Cuma niat saya ni terpaksa dipendam dulu sehingga saya bersara daripada perkhidmatan tentera. Once dah bersara, so kita
olah kita punya ilham yang terpendam tadi kepada ternakan rusa. Dan peringkat awal ternakan rusa ni kita lebih kepada bertujuan untuk menjual daging rusa dan juga bata rusa sahaja. Memilih untuk membela rusa adalah keputusan terbaik yang pernah dilakukan oleh Encik Muhammad Zuliadi Mail. Pada awal-awalnya, Encik Muhammad bela rusa untuk dapatkan daging dia. Tapi ramai pula antara kenalan dia minta beliau ni buka ladang rusa kepada pengunjung supaya mereka ni bolehlah kenal dan dekat dengan rusa ni. Pasal itulah Cik Muhammad mulalah latih rusa-rusa dia ni supaya lebih jinak dan tak takut kalau ada orang duk main dekat dengan dia. Untuk main masuk kat ladang ni, pengunjung perlu bayar yuran masuk yang sangat berbaloi harganya. Selain pada tu, boleh juga kita beli makanan rusa dengan harga RM3 je. Murah kan? Ini adalah merupakan tempat yang mana kita punya tanaman kelapa, tebu dan juga ternakan ayam organik lah. Kita integrasikan ketiga-tiga elemen tu di laman kita. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Jom. Okey, pintu ni kena ditutup, mengelakkan rusa keluar. Selain rusa, kat ladang ni juga terdapat macam-macam jenis tanaman buah-buahan dan ternakan macam arnab, itik dan ayam. Inilah ladang tebu milik Encik Muhammad. Pengunjung yang mai kat sini boleh minum secawan ayam tebu dari ladang ni dengan harga RM1. Siap boleh tambah lagi. Dan tebu ni juga digunakan sebagai minuman rusa. Katanya tebu ni tebu organik. Okey, tengok saya buat dulu. Okey, kita bagi. Rusa kat ladang ni dilepaskan ikut jumlah pengunjung yang mai tengok. Bukan apa, takut kena serbu ramai. Bagi budak-budak pula, pengalaman boleh pegang dan bagi rusa makan adalah perkara yang sangat menyeronokkan bagi mereka. Setiap hari, pekerja kat sini akan potong rumput untuk diberikan kepada rusa. Ladang ni juga menyediakan kandang kuarantin untuk rusa yang sakit dan kandang latihan untuk nak jinakkan rusa ni. Pada mula-mula buka ladang ni, Encik Muhammad menggunakan modal yang diusahakannya sendiri. Memandangkan ladang ni perlu dipertingkatkan kemudahan yang sedia demi keselesaan pengunjung, Encik Muhammad memohon bantuan dari Kedah. Kalau ada siapa-siapa nak tengok rusa jinak, mailah tempat ni. Ini adalah merupakan produk tambah nilai di ladang rusa Kampung Dusun. Yang mana kita ada membuat ternakan madu kelulut. Kita ternak dia secara semula jadi saja. Okay, kita akan tempatkan log ataupun sarang madu kelulut ni di persekitaran kawasan ladang. Di samping rusa kita ada madu kelulut. Okey, mari kita tengok apa yang ada ya. Boleh. Okey, kita tengok. Okey, cuba pegang ni. Okey. Okey, ini adalah kelulut. 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 Sekarang ni bukan musim dia lah. Bukan musim dia mengeluarkan madu yang banyak lah. Kalau musim dia keluar madu banyak tu musim mana? Dia biasanya pada musim bunga, iaitu sebelum musim buah. Daripada bulan 1 sehingga bulan 6. Januari sehingga Jun musim dia mengeluarkan madu yang banyak lah. Masa tu pokok-pokok semua berbunga, and then dia akan pergi ambil madu daripada bunga tu. Sebagai anak jati Kedah, banyak tempat yang saya pernah pergi. Tapi rupa-rupanya ada banyak lagi tempat yang saya tak pernah pergi. Tapi lah ni saya dah tahulah. Terima kasih Kampung Cool.
pengetahuan hampa semua, Kedah juga mengeluarkan air mineral dengan jenama Al-Wadi. Air mineral ni diperolehi daripada sumber air bawah tanah yang terletak di lembah hutan simpan Bukit Enggang. Yang mana ia jauh dari pencemaran dan kawasan industri. Operasi kilang menggunakan sepenuhnya rawatan penapisan filtration dan rawatan pensterilan UV ultraviolet dalam menghasilkan air mineral yang berkualiti. Jenis pembungkusan yang digunakan adalah polyethylene terephthalate di mana botol dengan keadaan luksina. Air mineral semula jadi atau AMS mineral water ditakrifkan sebagai air bawah tanah yang diperolehi untuk makanan manusia daripada strata kandungan air bawah tanah melalui mata air, telaga, gerekan atau lain-lain jalan keluar dengan atau tanpa tambahan karbon dioksida. Tu dia macam tu rupanya orang dok buat air mineral ni noh. Bagi kaedah pengawalan kualiti produk, pihak kilang akan melakukan penghantaran sampel air ke Jabatan Kimia Malaysia untuk analisis parameter mikrobiologi dan kimia setiap 3 dan 6 bulan di samping analisis radioaktif ke Agensi Nuklear Malaysia setiap 1 tahun. Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM mengeluarkan lesen air mineral semula jadi. Lesen dan sijil mesti memenuhi syarat peraturan kebersihan dan pendaftaran premis makanan. Minat yang mendalam dalam bidang mekanik pemotoran ni menjadikan Encik Abdul Ghani seorang yang sangat teliti dengan kerja. Bagi beliau, setiap tugas yang diberi adalah ibadah yang perlu dilakukan dengan sepenuh raga. Jika tak dikhuatiri hasil yang diperolehi tidak diberkati. Kesusahan silam yang dilalui juga menjadi pendorong untuk beliau terus maju. Pengalaman ketika belajar di Kolej Kedah dijadikan ilmu untuk beliau berjaya. Hari ini Cik Abdul Ghani dah ada bengkel sendiri. Cik ada pekerja lagi 6 orang. Dari jauh dah bau harum ni. Bau apa ni? Rasa-rasa macam ayam goreng. Tu dia kat situ rupanya. Ayam goreng sememangnya menu yang menjadi kegemaran ramai. Gabungan rempah yang serasi dengan teknik yang betul dapat menghasilkan ayam goreng yang rangup, enak dan tidak jemu kalau kita nak makan. Kalau nak tahu, Disara Fried Chicken adalah franchise restoran makanan segera yang dibangunkan oleh anak tempatan. Uniknya rasa ayam kat sini pasal ayam ni diperap selama 48 jam dengan rempah ratus pilihan dan ayam goreng ni juga tak ada guna salutan telur. Ia selamat dimakan oleh depa yang ada alahan telur. Walaupun semua menu kat sini nampak biasa-biasa, tapi sebenarnya rasa dia luar biasa. Sedap, lemak-lemak. Yang bubuk. Pertama kali Cik cuba makanan kat sini, terus jatuh hati. Lepas ni, misi mencari Disara Fried Chicken di seluruh Malaysia.
Rancangan Kampung Kul itu tadi diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar.